disebut sebagai majlis yang memperingatkan diri kita kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu ini, kata Rasulullah, adalah disebut sebagai taman syurga. Taman syurga. Di atas dunia ini ada dua tempat yang disebut sebagai Rawdah ataupun taman syurga. Yang pertama terletak di Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah yang tempatnya namanya Rawdah, yang kita masuk tuan-tuan, tempat mustajab doa. Kalau sebelum Covid kita boleh masuk orang ramai semua, orang ramai tuan. Tapi lepas Covid tu ada satu sistem, kita kena daftar, kena booking tarikh masa dari aplikasi musuh. Itu sekarang tuan. Tapi yang terkini terbaru saya tak pasti. Saya pergi baru tuan, awal tahun bulan 2. Macam itulah cara dia, macam mana kita daftar masuk ke Rawdah. Itu yang pertama. Yang kedua disebut sebagai taman syurga adalah majlis ilmu, ataupun yang saya sebut tadi, majlis yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun majlis yang memperingatkan kita kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Jadi saya rasa tuan-tuan belum masih lagi terlambat untuk kita mengambil ibrah ataupun menceritakan sedikit berkaitan dengan perjalanan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak percaya ramai dah para asatizah menceritakan tentang hijrah, bagaimana perjalanan hijrah, bagaimana cabaran hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi insya-Allah malam ini kita ambil ibrah ataupun pengajaran daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan juga telah meninggalkan kita setelah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah bukan tinggalkan kita dalam 100 tahun, bukan dalam 200 tahun, 500 tahun. Akan tetapi Rasulullah telah meninggalkan kita, telah wafat melebihi 1400 tahun. Subhanallah. Maka tuan-tuan, kita di umat akhir zaman yang tidak lagi melihat batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang original, tuan-tuan. Kita tak lihat apa. Mula kita dibangkitkan, mula kita dihidupkan oleh Allah Taala, kita ada di atas muka bumi ini, sehinggalah kita tutup mata nanti tuan-tuan, kita tidak dapat lagi melihat batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan di akhirat kelak, waktu yang paling singkat, tempoh yang paling dekat yang boleh kita lihat sendiri batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul original, paling singkat tuan-tuan adalah di padang mahsyar. Paling singkat masa yang boleh kita jumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan orang-orang soleh yang mana Allah Taala beri keizinan untuk dia berjumpa ataupun bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana syaitan dan juga iblis tidak boleh menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyerupai Rasulullah. Maka barang sesiapa yang diizinkan oleh Allah untuk bermimpi jumpa Rasulullah, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tuan-tuan, kita sedar diri kita macam mana banyak dosa kita kepada Allah Taala, dan maka kita tuan-tuan paling dekat nak jumpa dengan Nabi adalah di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Kita tuan-tuan, di sana di padang mahsyar kita akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan campak semula nyawa kita, roh kita ke dalam jasad tubuh badan kita. Di atas dunia tuan-tuan, sebelum kita waktu kita di alam barzakh, habis hutang pandang kita hancur disiksa di sana. Tetapi di alam barzakh, di alam di padang mahsyar, Allah Taala bangkitkan semula untuk kita berhimpun di sana, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi satu analogi tuan-tuan. Satu analogi, kalau tuan-tuan biasa beli ceramah Ustaz Azhar Idrus contohnya, ceramah Ustaz Azhar Idrus, orang yang datang, hadirin yang datang penuh tuan-tuan, ini penuh di dalam masjid
tempat solat utama di penuh, di kiri kanan belakang, di pekarangan semua penuh. Hadir majlis ilmu Ustaz Azhar itu sebagai contoh. Yang boleh memuatkan lebih kurang dalam 600 ke 700 orang contoh bukan? Mungkin lebih. Ya. Timbul persoalan, siapa yang betul-betul nampak batang tubuh penceramah di hadapan? Iaitulah orang yang duduk paling dekat. Betul tak tuan? Tetapi bila mana orang yang paling jauh sekali, adakah dia melihat penceramah di hadapan? Mungkin sama-sama, mungkin nampak, ataupun mungkin tidak nampak. Begitulah perumpamaan di pada mahsyar. Ketika itu dihimpunkan berbilion-bilion makhluk di sana. Adakah kita terpilih oleh Allah untuk duduk dekat dengan Nabi, dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tempat duduk kita ni paling jauh sekali? Paling jauh sekali. Kalau mungkin dalam kuliah orang paling jauh tu mungkin tahu orang yang di depan ni ada seorang penceramah, dia duduk atas meja, ada kerusi, dia tahu benda tu, tapi dia tak nampak batang tubuh. Begitulah perumpamaan kita di padang mahsyar kelak tuan. Jadi kalau kita nak jadi orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tidak lain tidak bukan mestilah orang yang cinta pada Nabi, kasih pada Nabi, sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga orang yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak selawat pada Nabi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai saat ini tuan-tuan, bagi sesiapa yang tidak ada tasbih, pilih tasbih tuan-tuan. Tasbih banyak jenis sekarang ni. Ada yang jenis panjang macam ni, ada yang jenis tekan-tekan di kita tuan-tuan. Pilih tasbih. Mudah-mudahan yang ada yang tasbih membuatkan kita ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita bangun tuan-tuan, sampailah sebelum kita tidur, kita pergi mana-mana tuan-tuan, pergi pejabat ke, pergi sekolah, hantar anak ke, pergi kerja ke, pergi bangkit kedai macam-macam mall ke apa tuan-tuan, pastikan di dalam poket ada tasbih. Mudah-mudahan bila mana kita nak ambil kunci motor kan, kunci kereta, tersentuh dengan tasbih, kita boleh selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di akhirat sana tuan-tuan, di padang mahsyar, bila mana kita minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah syafaat kepada-Mu ya Rasulullah, mudah-mudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal suara kita. Nabi macam pernah dengar suara kita, pernah selawat dekat dia waktu di akhir dunia. Mudah-mudahan yang kita takut, yang kita tak mahu tuan-tuan, bila kita minta ya Rasulullah, berilah syafaat kepada-Mu ya Rasulullah, yang kita takut tuan-tuan, Rasulullah kata apa? Aku tak pernah dengar suara selawat kepada-Mu di atas dunia. Alhamdulillah tuan-tuan. Berapa banyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang munafik dia tidak akan dapat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan orang kafir, dia tidak dapat nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin-muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun. Walaupun begitu lama 13 tahun, tetapi tidak ramai yang ikut ataupun terima Islam ketika itu. Sehingga tidak mencapai 300 orang pun yang peluk Islam waktu. Kemudian bila mana penduduk Mekah ketika itu tidak boleh menerima kehadiran Islam, kedatangan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah, ke Madinah Al-Munawwarah, satu tempat yang mana tanahnya penuh dengan kesuburan, Madinah. Dan ketika itu tuan-tuan, masyarakat Mekah ni dia agak kasar sikit, agak keras sikit berbanding dengan penduduk di Madinah. Kalau tuan-tuan biasa pergi umrah waktu tahun 2001 ke 2003 lebih kurang itu, tuan-tuan masih lagi boleh melihat perbezaan penduduk Mekah dan juga perbezaan penduduk Madinah ketika itu. Mereka agak kasar sikit Mekah berbanding Madinah. Tapi kalau tuan-tuan saya pergi awal tahun itu, lebih kurang sama dah perangai mereka. Dekat Mekah pun kadang-kadang kita kena tipu, kat Madinah pun sama tuan-tuan. Ini pengalaman kadang-kadang ada suka ketuk sikit harta tuan kalau kita pergi. Kita minta harta tahu Allah, ada pandai. Kalau macam saya pergi tuan-tuan,
isteri saya ni bikin sikit dengan Mesir, dengan Mesir, dengan penduduk di Mekah Arab lah. Speaking, kata nak beli jubah dan sebagainya. Bila speaking lagi mahal harga tuan. Jadi saya pesan dekat isteri saya, kalau nak pergi Batam, bagi tahu saya. Bolehlah cakap Arab sikit, Arab Mesir, Arab Mesir. Jadi bila kita cakap Arab, dia terkejut. Terkejut baru tahu yang kita tahu yang dia begitu harga. Kita minta dekat dia harga sekian. Kemudian dia pergi jumpa bos dia kata sekian. Jadi kita dengar, kita faham. Bila kita sebut kat dia, dia terkejut. Dapatlah harga pada murah harga. Alhamdulillah. Itu antara kelebihan kalau tuan-tuan pada cakap Arab. Cakap Inggeris ni kemas tuan, tapi tengok tempat juga. Takut-takut. Kadang-kadang kita rasa kita hebat, rasa kita ketua tuan-tuan. Peringatan untuk saya betul-betul. Baik. Kemudian tuan-tuan, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sudah ada ratusan orang yang telah masuk Islam di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW dia nak meneruskan perjalanan hijrah. Rasulullah pilih sahabat baik, teman rapat tu, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar menjadi teman rapat, sahabat dunia akhirat kepada Rasulullah SAW. Bila mana Rasulullah bagi tahu dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku pilih engkau untuk bersama-sama dengan aku untuk berhijrah ke Madinah. Lalu respon Sayyidina Abu Bakar ketika itu tuan-tuan, Abu Bakar menangis satu hari. Kerana Abu Bakar tahu yang pilih itu adalah Rasulullah, bukan siapa-siapa tuan-tuan, Rasulullah SAW. Pilih Abu Bakar untuk bersama-sama hijrah dengan Rasulullah SAW. Macam kita tuan-tuan, macam kita lah, kalau contoh ada orang kena mahal datang, tiba-tiba dia ajak kita main duduk meja satu makan dengan dia. Dah setahun dah tuan-tuan, kita ni bukan siapa-siapa, tapi dia panggil kita duduk sebelah makan. Dah setahun rasa dihargai. Subhanallah, begitulah perumpamaan Sayyidina Abu Bakar ketika itu. Inilah contoh sahabat ataupun teman rapat yang mengingat kita kepada hari akhirat. Kita kalau cari kawan baik, kawan rapat, tuan-tuan, kena cari contoh macam Sayyidina Abu Bakar ni. Subhanallah, bersama-sama dengan Rasulullah dalam perjuangan Islam. Tidak pernah tinggal Rasulullah. Subhanallah, begitu hebat hubungan persahabatan di antara Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW. Rasulullah ni kawan dalam perjuangan Rasulullah. Abu Bakar ni kawan perjuangan dalam Rasulullah. Kawan akhirat Rasulullah SAW. Kita nak cari kawan tuan-tuan, cari kawan yang mana bila jumpa kita, dia ingat kita tentang tak solat dulu, ataupun dia ajak kita jom kita solat, kita puasa sunat isteri kami. Ini kawan yang baik. Bukan kawan sama-sama main game. Bukan tak boleh, tidak boleh. Tapi kalau ada kawan yang ingat kita tentang akhirat, lebih baik. Kerana apa? Di akhirat tuan-tuan, di akhirat sahabat soleh ni dia boleh menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Sahabat soleh. Sehingga kan penduduk penghuni neraka ketika itu tertanya-tanya, siapakah ni yang dibebaskan? Siapa dia boleh dibebaskan oleh Allah daripada api neraka? Adakah dia ni anak kepada Rasul? Adakah dia ni anak kepada seorang Nabi? Tidak. Tetapi yang menyelamatkan dia daripada siksaan api neraka adalah sahabat yang soleh yang duduk di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hebat dapat syafaat daripada seorang sahabat yang soleh. Jadi tuan-tuan, bila mana semua umat Islam ketika itu sudah berhijrah ke Madinah, bila mana umat Islam di Mekah ketika itu dah berhijrah ke Madinah, maka tinggallah beberapa orang sahaja di Mekah bersama Rasulullah yang akan berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Lalu kita tengok macam mana peranan Abu Bakar sebagai seorang sahabat. Bila mana Rasulullah dibagi tahu dekat Abu Bakar, ajak dia pergi hijrah ke Madinah, lalu Abu Bakar ni tanpa disuruh, dia menyediakan 2 kenderaan tunggangan unta untuk bermusafir. Unta ni dia ada jenis-jenis dia. Kalau untuk musafir ni dia mahal sikit, dia gagah sikit, dia kuat berbanding dengan untuk yang banyak daging yang biasa kita sembelih yang kita orang sembelih biasa tak biasa tuan-tuan. Untuk musafir dia mahal sikit. Untuk bermusafir sangat mahal dan gagah. Lalu Abu Bakar sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Aku sediakan 2 untuk 1 untuk kau, 1 untuk aku. Lalu Rasulullah SAW sebut pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku terima unta ini, kenderaan ini, tetapi dengan harga. Kita lihat bagaimana tingginya marwah Rasulullah SAW. Rasulullah ni tak terima free-free tuan-tuan. Beza dengan kita. Beza kita tuan-tuan. Kalau kita pergi orang ajak kita makan, kedai makan mamak tuan-tuan, orang offer untuk bayar, kita lagi suka. Beza dengan Rasulullah. Rasulullah terima unta tersebut tetapi dengan harga, dengan bayaran. Walaupun Rasulullah dengan Abu Bakar dan sahabat lama dah, sebelum kedatangan Islam lagi, Rasulullah dengan Abu Bakar ni dah rapat dah. Tetapi kita lihat bagaimana marwah Rasulullah SAW sangat tinggi. Dan jenis sifat Rasulullah ni tuan-tuan, Rasulullah ni suka beri harga kepada orang dan tidak suka menerima harga orang. Berbeza dengan kita tuan-tuan, Muhammad ambil pengajaran. Tengok bagaimana sifat Rasulullah SAW. Ketika itu tuan-tuan, Rasulullah berumur 53 tahun. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar berumur 50 tahun. Rasulullah 53, Sayyidina Abu Bakar 50 tahun. Kemudian seperti mana kita tahu, hijrah Nabi SAW pergi ke Ghuthur. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ke Ghuthur selama 3 hari. Mereka berada di Ghuthur selama 3 hari. Dan antara orang yang terlibat dalam misi hijrah bagi Nabi SAW adalah Rasulullah SAW sendiri, Sayyidina Abu Bakar, Amir ibn Furaihah, Abdullah ibn Muraqi, Abdullah ibn Abi Bakar, dan juga Asma binti Abi Bakar. 6 orang tuan-tuan yang terlibat dengan misi hijrah bagi Nabi SAW. Waktu di Ghuthur tuan-tuan, ada salah seorang di antara 6 orang yang akan naik turun Ghuthur ini, sama ada waktu petang ataupun malam, untuk menghantar makanan kepada Rasulullah SAW dan untuk Sayyidina Abu Bakar. Siapa tuan-tuan? Dialah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, dia anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia ini ditugaskan untuk menghantar makanan sama ada waktu petang ataupun malam kepada Rasulullah dan juga bapa dia Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, nak naik Ghuthur ni makan masa lebih kurang 3 jam. Nak naik Ghuthur lebih kurang 3 jam. Subhanallah. Kalau orang muda gagah sikit tuan-tuan, itu dia cantik 2 jam setengah paling cepat. 2 jam setengah. Kalau tuan-tuan biasa umrah, siapa pernah daki tuan-tuan Ghuthur? Dia tahulah siapa pernah daki Ghuthur tuan-tuan, lebih kurang 3 jam. Nak turun lebih kurang 1 jam setengah lah, lebih kurang 1 jam setengah. Subhanallah. Tuan-tuan, Asma binti Abi Bakar ni, dia ulang alik daripada rumah dia ke Ghuthur. Daripada rumah dia, rumah asal, tapak asal rumah Sayyidina Abu Bakar adalah di Hilton. Yang sekarang Hilton ni tak ada Hilton. Sekarang tapak hotel Hilton sekarang ni adalah tapak asal rumah Sayyidina Abu Bakar. Kalau tuan-tuan masuk hotel Hilton tuan, ada satu surau tak siap-siap, ada satu surau nama Sayyidina Abu Bakar. Bawah surau tuan-tuan, direct bawah tu adalah tapak asal rumah Sayyidina Abu Bakar. Lalu bagaimana kita lihat jasa dan besar pengorbanan Asma binti Abi Bakar menghantar makanan daripada rumah Abu Bakar, tak silap saya, ke Ghuthur tu mengambil jarak lebih 6-7 km. Kemudian naik ke Ghuthur selama 3 jam tuan-tuan, lebih kurang dari itu. Subhanallah, kita lihat bagaimana ketika itu Asma binti Abi Bakar belum lagi, umurnya belum lagi mencecah 15 tahun. Subhanallah. Kita lihat bagaimana seorang remaja wanita Islam yang membantu misi hijrah bagi Nabi SAW. Tuan naik tuan, agak-agak kita mampu tak tuan? Kita nak ajak rumah tangga kita pun jenuh. Subhanallah. Ini Asma binti Abi Bakar. Daripada rumahnya berjalan ke Ghuthur, kemudian daki naik ke atas. Setiap hari tuan-tuan, selama 3 hari, memastikan Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar makan begitu untuk meneruskan perjalanan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian tuan-tuan, ketika itu penduduk Mekah tidak dapat kejar dan mengisah Rasulullah.
Madinah tuan-tuan, kedudukan di hadapan. Saya bagi contoh, kedudukan Madinah di hadapan. Mekah di sini, Madinah di hadapan. Gua Thum terletak di belakang. Kita lihat bagaimana bijak Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah ini dia bukan seorang Nabi dan dia Rasul semata-mata. Akan tetapi Rasulullah ini merupakan seorang panglima perang, seorang pemimpin negara, dan juga seorang penyampaian yang sangat hebat, sehingga akan mendapat keuntungan yang sangat besar yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah. Ya Rasulullah hebat dunia, hebat akhirat. Jadi kita kena contohi Rasulullah SAW. Hebat dunia, hebat akhirat. Rasulullah tahu penduduk Mekah nak kejar dia. Jadi Rasulullah tak pergi ikut jalan biasa orang pergi. Mekah, Madinah dia tak pergi. Tapi dia ikut jalan belakang, jalan jauh sikit. Pergi ke Guthur tuan-tuan. Lalu ketika meneruskan perjalanan ke Guthur, Rasulullah mengubah seorang pakar penunjuk jalan di padang pasir yang bernama Abdullah ibn Uraiqi. Dia bukan Islam. Rasulullah mengubah seorang pakar penunjuk jalan di padang pasir yang bernama Abdullah ibn Uraiqi. Dia seorang bukan Islam. Bila saya baca sirah tuan-tuan, kita terfikir, kenapa di padang pasir ni tak kena ada pakar penunjuk jalan? Kita kat sini kat sini kita guna Waze ke tuan, Waze ke Google Map. Rasulullah guna pakar penunjuk jalan. Kita rasa pelik. Dan kami bincang, saya waktu belajar sirah dengan beberapa sahabat, kita bincang, kenapa Rasulullah guna seorang pakar untuk tunjuk jalan di padang pasir? Lalu tuan-tuan, satu hari tuan-tuan, saya dan beberapa orang kita lempah satu kenderaan van, kita pergi satu tempat yang bernama Siwa, terletak di Mesir tuan, pada pasir. Lalu sampai di Siwa tuan, kami booking ATV. Tuan-tuan tahu ATV yang pak roda macam motor sikit, ATV. Kami jalan senang 5 minit, senang 10 minit. Kami toleh ke belakang, masih nampak lagi kan dan juga penduduk yang kami tempah ATV. Lalu kami jalan senang jam, senang 40 minit. Kami berhenti, kami toleh belakang, tak nampak apa tuan. Sama kiri kanan depan belakang sama tuan. Waktu ni kami gelabah lalu salah seorang kawan waktu itu teringat yang kami pernah bincang tentang sirah Nabi SAW. Kenapa Rasulullah mengubah seorang pakar penunjuk jalan di padang pasir? Ketika itu tuan-tuan, kiri kanan depan belakang yang ada hanya butiran-butiran pasir dan tuan-tuan sama, tak tahu nak pergi mana. Batu tak ada, pokok tak ada, gunung ganang tak ada, sama semua. Kami cuba patah balik belakang, tak sampai tuan. Pergi depan pun sama, kanan sama, kiri sama, rasa tak tahu kat mana. Subhanallah, senang sejam dia tuan. Datang alat ambil, alhamdulillah kami tuan. Waktu tu fikirlah macam mana balik. Mungkin dia tahu kami sesat. Sebab pada awal dia offer tuan kat kami. Ni tahu kau jalan nak balik tadi. Oh kami macam cakap konon-konon lah. Bila kita stay depan, patah balik belakang sendiri, confirm sampai. Tapi tidak sampai tuan. Subhanallah. Barulah kami mendapat jawapan. Rupanya ada sebab kenapa Rasulullah mengubah seorang pakar penunjuk jalan di padang pasir. Subhanallah. Tuan-tuan kalau pergi padang pasir tuan, jangan memandai kepada Rasulullah, bahaya tuan. Kalau kita kat hutan boleh lagi, kita boleh buat penanda dekat pokoknya, letak kain ke, letak tanda apa-apa, boleh kita nak patah balik. Kalau atas jalan kain tak risau lah kau, Waze macam kita boleh guna. Padang pasir tuan-tuan jangan bawa main. Waze tu tak Waze tu tak ada tuan. Kena ada orang pakar betul-betul di atas padang pasir baru boleh balik tuan. Kemudian tuan-tuan, Abdullah ibn Uraiqi ini dia bawa Rasulullah hijrah ni, cara hijrah ni dia bawa Rasulullah padang pasir yang ramai orang tak kenal. Maksudnya orang tak biasa jalan di belah-belah pantai sikit. Yang mana jalan tuan-tuan tak ada satu telaga pun ada bersumber untuk Rasulullah dan Abu Bakar Amin bukan tak ada tuan. Senang cerita, kalau tak ada bantuan Allah Ta'ala mungkin mati tuan. Tetapi di dalam perjalanan Rasulullah ni tuan, Rasulullah berjumpa dengan satu pasang suami isteri, satu kemah
di dalamnya ada pasangan suami isteri. Nanti kita cerita tuan-tuan. Ummu Ma'bad dan juga suami dan Abu Ma'bad, nanti kita pergi kalau sempat insya-Allah. Rasulullah berhijrah 1 Rabiul Awal. Rasulullah berhijrah 1 Rabiul Awal. Rasulullah sampai di Masjid Quba 8 Rabiul Awal. Dan Rasulullah SAW sampai di Pekan Madinah pada 12 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal Rasulullah meneruskan perjalanan, 2 Rabiul Awal Rasulullah masih dalam perjalanan, 3 Rabiul Awal Rasulullah masih dalam perjalanan. Dan ketika itulah kerajaan Mekah ketika itu menawarkan 100 ekor unta kepada seluruh penduduknya bagi sesiapa yang dapat membawa pulang Rasulullah SAW sama ada masih hidup ataupun dalam keadaan wafat. Kerajaan Mekah ketika itu tawarkan kepada seluruh penduduk Mekah 100 ekor unta, tuan. Subhanallah. Kemudian tuan-tuan, hebahan ini, tawaran ini sampai ke seluruh penduduk kota Mekah dan sampai ke telinga seorang pakar jejak dan juga pakar kesan yang bernama Suraqah. Dia ni mempunyai ilmu qiyafah, ilmu mengesan, ilmu menjejak. Hebatnya Suraqah ni tuan-tuan, hebatnya Suraqah ni, dia ni kalau nampak tapak unta di atas padang pasir, dia boleh tahu unta ni jantan ke betina dan datang daripada kabilah mana. Subhanallah, hebat Suraqah ni. Hebat lagi Suraqah ni, bila mana dia nampak tapak kaki manusia atas padang pasir, dia boleh tahu ni tapak kaki lelaki ke perempuan dan datang daripada kabilah mana. Subhanallah, hebat Suraqah ni. Antara kehebatan dia lain, dia di seorang penyair dan juga seorang penunggang kuda yang sangat handal. Ini Suraqah. Satu hari Suraqah ni dia duduk dalam satu perjumpaan pakar-pakar. Ketika itulah mereka duduk pakar bincang macam mana nak bunuh Rasulullah SAW. Macam mana nak bunuh Rasulullah. Kemudian dalam perbincangan ada seorang baru, dia berkata dia ada nampak kelibat Rasulullah dan juga Abu Bakar di satu-satu tempat. Dia bagi tahu tempat sekian. Kemudian dengan cepat dan pantas Suraqah ini menafikan kenyataan dan juga maklumat tersebut. Padahal maklumat tersebut adalah maklumat yang benar, tetapi disebabkan tamaknya Suraqah ini dengan tawaran 100 ekor unta itu, dia menafikan dan dia kata berita tak betul. Tengok bagaimana Suraqah tamak. Tuan-tuan, kaya tuan satu ekor unta, cuba tuan-tuan sendiri. Harga seekor unta berapa ribu tuan-tuan? Kaya 100 ekor. Kaya tuan-tuan, kaya. Tamak Suraqah ketika itu, dia kata berita itu tak benar. Kemudian dia balik ke rumah, dia bersiap-siap yang kelengkapan dia. Lalu dia siap-siap tuan-tuan, dia pergi ke tempat yang disebut oleh orang tadi itu. Dia pergi sampai satu tempat tuan-tuan, dia memang betul-betul nampak kelibat Rasulullah dan juga kelibat Abu Bakar As-Siddiq. Dia nampak betul-betul kelibat Rasulullah. Sehingga kan nak kata dia dekat ni, dia nampak kelibat Rasulullah. Sampai Suraqah bagi tahu kalau aku nampak Rasulullah ni, sehingga kan aku boleh balik tombak pada Rasulullah SAW. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kuda yang dinaiki, yang ditunggang oleh Suraqah keempat-empat kaki tenggelam dan Suraqah jatuh terguling-guling ke hadapan. Kemudian ketika itu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar tunduk ke belakang, nampak Suraqah jatuh terguling. Lalu ketika itu tuan-tuan, perasaan Sayyidina Abu Bakar ketika itu risau. Bukan Sayyidina Abu Bakar yang risau sebab tidak yakin yang pertolongan Allah, tetapi risau dengan keselamatan Rasulullah ketika itu. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar pandang depan belakang, pandang depan belakang. Macam kita tuan-tuan nampak anjing kejar tuan. Kita pandang belakang sebab apa? Kita nak tahu speed kita ke mana tuan. Betul tak? Tapi Sayyidina Abu Bakar waktu itu tuan, dia risau tentang keselamatan Rasulullah. Dan tetapi hebatnya tandang Rasulullah tak tandang ke belakang tuan. Sebab walaupun Rasulullah tahu ada Suraqah ni kejar dah, dia tahu ada penduduk Mekah kejar dah, tapi tetap pandang ke depan meneruskan perjalanan hijrah ke Madinah Munawwarah. Kemudian Suraqah ni ikut tuan, Suraqah ni ikut. Dia bangun, dia kejar Rasulullah.
Dia bangun, dia kejar Rasulullah, nak kata dekat dah Rasulullah dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah bagi tahu dia boleh dengar Rasulullah ni sambil membaca ayat Quran. Nak kata dekat Rasulullah dengan Rasulullah waktu tu. Ya. Hebat tuan, tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan sedang diburu, nak dibunuh, nak ditangkap tuan, tetap tenang mengajukan ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Kita boleh contoh ni kata Rasulullah. Tapi kita tuan, kita boleh jaga tuan apa? Belum tentu lagi tuan. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita ketenangan sampai ke akhir. Kemudian kata bila dekat Surah dengan Rasulullah, dengan takdir pertolongan Allah jatuh lagi. Kemudian tu terledak kaki dia, lalu surah tu jatuh lagi kemudian. Kemudian surah Allah menyebut, kalaulah kali ketiga aku bangun dan kejar Muhammad dan aku jatuh semula, bermakna Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan dia betul-betul mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Allah sebut. Tapi walaupun dia tahu itu dan dia tetap ego. Macam kita tuan-tuan, kadang-kadang kita ego rasa hebat. Dia bangun tuan, dia bangun dia kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejar tuan, tak dapat jatuh semula. Dan ketika itulah surah Allah bagi tahu surah Allah sebut, aku yakin Muhammad inilah Nabi terakhir dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian dia dah jatuh, dia minta tolong pada Sayyidina Abu Bakar. Minta tolong. Kemudian Abu Bakar tulis, Abu Bakar tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini surah Allah minta tolong. Lalu Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar tanya kepada surah Allah, apa yang kau nak? Dan apa yang kau nak? Lalu surah Allah bagi tahu pada Nabi, bagi tahu pada Sayyidina Abu Bakar tentang hebahan ataupun tawaran kerajaan Mekah ketika itu. Siapa yang dapat Muhammad Muhammad sama ada hidup ataupun mati akan mendapat hadiah ataupun tawaran yang sangat lumayan, 100 ekor unta. Lalu bila mana surah Allah cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua, tapi surah Allah balik ke Mekah, dia tidak tangkap Rasulullah. Dia tak tangkap Rasulullah sebab dia yakin bila mana dia jatuh dari kota ketiga, dia yakin itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu tuan-tuan, surah Allah ini bila mana dah cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Allah minta Rasulullah buat satu surat ataupun risalah keamanan untuk diri dia. Maknanya bila mana surah Allah ni pergi mana-mana ada surat keamanan dari Rasulullah, dia akan selamat. Lalu tuan-tuan, bila mana surah Allah nak pulang semula ke Mekah, Rasulullah tanya kepada surah Allah. Tuan-tuan berbeza Rasulullah surah Allah dah dekat aku balik tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada surah Allah, wahai surah Allah, engkau tahu tak satu hari nanti engkau akan dipakaikan 2 gelang emas kebesaran kerajaan Kisra. Kerajaan Kisra ni kalau sekarang mungkin nak faham macam mereka tuan. Macam mereka senang nak faham. 2 gelang emas, bukan 2 gelang emas yang kurus-kurus gede ni tuan, yang sampai ke tangan. Kebesaran 2 gelang emas kebesaran kerajaan Kisra. Lalu bila mana surah Allah dengar tawaran ataupun soalan Rasulullah ketika itu, surah Allah tergelak. Ya, surah Allah tergelak tuan-tuan. Bukan bermakna dia tergelak menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi surah Allah tergelak kerana melihat keadaan Rasulullah ketika itu. Keadaan Rasulullah ketika itu selai tinggal lagi, tak ada harta, tak ada rumah, bukan seorang pemimpin, bukan seorang ketua negara, tak ada apa-apa langsung. Dalam keadaan tak ada apa-apa, Rasulullah menjanjikan 2 gelang emas kebesaran kerajaan Kisra. Lalu surah Allah tergelak itu tuan-tuan. Ya. Tapi tuan-tuan, walaupun dia gelak, dia pulang ke Mekah dalam keadaan dipegang kata Rasulullah. Kerana dia tahu apa yang Rasulullah sebut adalah semua benar. Kerana Rasulullah diberi gelaran Al-Amin. Semua orang percaya dengan kata Rasulullah. Surah Allah ketika itu walaupun dia melihat keadaan Rasulullah tak ada apa, tak ada harta, selai setinggal, tapi dia yakin apa yang Nabi sebut adalah benar. Kemudian dia pulang ke Mekah, dia pegang janji yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan,
bila mana zaman Rasulullah, sehingga Rasulullah wafat, Suraqah ni masih lagi tidak dapat kuasa ataupun dapat memiliki dua gelang emas tersebut. Bila mana tiba di zaman Sayyidina Abu Bakar pun sama. Sehingga Abu Bakar wafat masih lagi tidak dapat memiliki dua gelang emas tersebut. Kemudian datanglah zaman Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga, Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar mengarahkan tenteranya untuk berlawan dengan Parsi. Kemudian Parsi kalah dan Sayyidina Umar mengarahkan tenteranya untuk bawa balik semua harta Parsi, bawa balik ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu tuan-tuan, nak kata amanah tentera Islam ketika itu sebesar bentuk cincin emas pun tak hilang. Kalau kita diberi tawaran, mohon tak turun. Tolong dia ambil je gelang emas itu kat situ je tuan, hilanglah. Tetapi hebatnya tentera Sayyidina Umar Al-Khattab, tentera Islam ketika itu, bila mana pemimpinnya Sayyidina Umar mengarahkan untuk membawa pulang segala harta kekayaan Parsi ke Madinah ketika itu, semua tak ada satu pun yang hilang tuan. Dan ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab terlihat dua gelang emas yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar berjumpa dengan Suraqah. Rasulullah Sayyidina Umar berjumpa dengan Suraqah, "Wahai Suraqah, adakah kamu ingat yang janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Janji yang mana Rasulullah bagi tahu yang engkau ini akan dipakaikan dua gelang emas kebesaran kerajaan Kisra. Adakah kau ingat wahai Suraqah?" Dan jawab Suraqah, "Ya Sayyidina Umar, aku ingat dari janji Rasulullah." Lalu Sayyidina Umar menyerahkan dua gelang emas itu kepada Suraqah. Dan ketika itu Suraqah berumur 70 tahun. Subhanallah. Walaupun begitu lama tuan-tuan, kata-kata Nabi tetap benar. Kata-kata Nabi tetap benar. Kalau kita tak percaya Nabi juga tuan-tuan, banyak-banyak mengucap tuan-tuan. Kita tak percaya kata-kata jaminan Nabi tuan-tuan, perbanyakkan mengucap tuan-tuan. Kita lihat sehingga tahap itu, berpuluh-puluh tahun Suraqah menunggu janji Rasulullah, tetapi janji itu telah dikotorkan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Subhanallah. Lalu tuan-tuan, kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. Bila mana Suraqah dah hilang semua, Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. Dan di dalam perjalanan Rasulullah terjumpa satu khemah. Dan di dalam khemah tersebut ada satu pasangan suami isteri yang saya sebut tadi, yang bernama Ummu Ma'bad dan juga Abu Ma'bad. Kemudian bila mana Rasulullah sampai di khemah tersebut, Rasulullah bagi salam dan Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah bagi salam, Assalamualaikum." Dan juga Rasulullah bertanya, "Wahai Ummu Ma'bad, ada tak apa-apa makanan yang boleh kami beli untuk makan?" Ya Rasulullah tanya kepada Ummu Ma'bad. Lalu Ummu Ma'bad jawab, "Tak ada wahai pemuda." Ummu Ma'bad tak kenal Rasulullah, tak kenal yang tanya dan datang Rasulullah, tak kenal. Lalu Rasulullah tanya kepada Ummu Ma'bad, "Wahai Ummu Ma'bad, boleh tak terima kami sebagai tetamu?" Orang Arab ni tuan, dia suka terima tetamu. Ni Arab. Kalau kita datang rumah orang, dia hidang makanan kat kita tuan. Subhanallah, kita tak larat nak tengok. Bukan tak larat nak makan tuan. Tak larat nak tengok. Makan dan tak lagi. Subhanallah. Begitu mereka memuliakan tentang ikram dhuyuf. Mereka betul-betul menggunakan tamu pada anak tuan yang boleh kita contohi. Orang datang rumah dengan tuan, kita sambut betul rakyat betul tuan. Ya. Kemudian aku jawab Ummu Ma'bad, "Wahai pemuda, di kemah kami ini tak ada apa-apa makanan walaupun sebesar biji kurma." Kita bagi laluan azan insya-Allah.